Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, untuk hari ini kita akan sambung lagi perbincangan untuk topik pertama kita iaitu simple harmonic motion. Okay, now we are going to continue with the next learning outcome, which is at the end of this chapter, you should be able to use velocity V equals to the dx per dt. Okay, in this subtopic, you are going to derive the equation of the velocity in a simple harmonic motion. Okay, let's start. Okay, first of all, you need to apply again the equation from the displacement, which is x equals to the a sin omega t. Okey, untuk kes ni kita akan ambil persamaan ini melibatkan kedudukan bandul kita ataupun objek kita ni pada kedudukan ataupun syaratnya adalah t sama dengan kosong, kita akan dapat x sama dengan kosong. Okey, daripada pembuktian yang sebelum ni kita akan dapat initial phase angle-nya adalah kosong. Okay, therefore, the equation for the displacement x equals to the a sin omega t. Okay, we are going to apply this general equation. Okay, now to get the velocity, okay, we know that velocity is a dx per dt. So we apply v equals to the dx per dt. And we know that the x just now is equals to a sin omega t. Okay, so now let's substitute the x equals to a sin omega t into the equation of v. So you kena letak ataupun tulis equation ni sebagai d per dt. X tadi kita akan masukkan dia sebagai a sin omega t. Okey, untuk differentiate, kita kena differentiate equation ini terhadap masa. Dan masa ni sebenarnya kepunyaan siapa? Kepunyaan sin omega t. So, A tak ada kaitan dengan masa So, A ni kita akan keluarkan dia. Okey, kamu keluarkan A Letak A di hadapan. So, A, okey, tulis balik equation ni sebagai d per dt. Kita ada dalam kurungan sin omega t. Okey, now kita akan differentiate lah atau bezakan sin omega t. Okey, nak bezakan terhadap masa, kita ada function sin di sini. Okey, yang ni mathematically untuk pembezaan, kalau kita bezakan fungsi sin, kamu akan dapat cos. Okey, beza sin kita akan dapat cos. Okey, kemudian ada omega dan omega ni juga kita kena bezakan terhadap masa Okey, bezakanlah omega ni terhadap masa. So, kamu akan dapat omega ni kita akan keluarkan dia ke hadapan. So, nanti omega ni dah bezakan, kamu kena keluarkan dia ke hadapan. So, kamu akan dapat A omega dalam bracket ni yang sin tadi kamu dah bezakan. Kamu akan dapat cos. Letak sini cos. Okey. Nanti yang omega t yang asal ni, okey, kamu akan salin semula. Okey, salin semula omega t. Okey, kita akan dapatlah nanti. So, equation untuk V akan jadi sama dengan A omega cos omega t. Okey, inilah kaedah yang kamu kena lakukanlah bila kamu kena cari hal laju jika diberi sesaran. So, ini our final equation lah for the V in term of t.
Okey, ini equation V dalam sebutan T. Okey. So, berbalik pada slide tadi. Okey, seperti apa yang saya terangkan tadi, kamu akan dapatlah equation akhir ni. Okey, 9.5. Okey, 9 pula dekat sini. Should be ni 1.5 1.5 ni kamu akan dapat V sama dengan A omega cos omega T. Okay, so the maximum value. Okay, nak cari V max. How to get V maximum? So, V maximum ni akan berlaku bila, ada syarat ya, bila cos omega T ni bersamaan dengan 1. So, kalau kamu nak kira maximum velocity, bermaksud function cos omega T ni kamu kena guna maksimum lah. Okey, kalau untuk cos omega T, kamu kena apply cos omega T ni bersamaan dengan 1. Okey. So kalau dalam angle sebab yang ini omega T ni dia dalam meridian sebenarnya. Okey, omega T ni sepatutnya dalam meridian. Okey. So kalau kamu guna dalam degree dalam sudut degree, sudut kamu adalah darjah degree. Okey, sebenarnya nilai cos omega T ni mestilah in degree dia mestilah cos kosong. Sebab cos kosong akan menghasilkan 1. Okey. So ini dalam degree lah. Kita ambil maksimum, means that nilainya adalah cos kosong. Okey. Sama dengan 1 lah. Ni maksimumnya. Okey, bila kamu masukkan nanti cos omega T ni sama dengan 1. Okey, tadi yang asal sini kan kamu ada A omega cos omega T kan. Okey, kita sambung Okey, dekat sini. So, V ni nanti kamu akan dapat V sama dengan A omega. Nanti cos omega T ni kita akan consider sebagai 1 lah. Yang ni kamu akan dapat darab 1. So, kamu akan dapat V sama dengan A omega. So, V ni automatik akan jadi V maximum. Okey, V maximum lah. So, untuk unit, SI unit bagi V maximum, macam biasa sebab dia masih lagi laju velocity, kamu guna saja meter per second. Okey, itu sajalah untuk penerangan bagi velocity. Selesai untuk velocity lah. Okey, untuk bahagian ini kamu hanya perlu derive sajalah persamaan daripada X tadi untuk dapatkan hal lajunya. Okey, tak perlulah kamu nak sketch graph sebab sketching graph tu bukan dalam silibus kita lah. Okey, kamu tak perlulah sketch graph V melawan T. Okey, setakat ni graf yang kamu kena plotkan ataupun lakarkan hanyalah graf. Okey, yang kamu kena lakarkan Okey, so far yang kamu kena lakarkan graf setakat ni Yang pertama kamu ada graf A versus X. Yang ni lesson kita yang awal-awal hari tu Yang kedua, yang semalam, kamu kena sketch graph X versus time. Yang kamu dapat graf sinusoidal, kan? Okey, untuk A versus X ni yang kamu dapat hari tu, grafnya adalah linear graph. So, ini A kita. Dalam meter per second against time in second. So, kamu akan dapat graf dia ialah linear graph dan dia berkecerunan negatif. Okey, so dekat sini kamu akan labelkan nantilah. Ini adalah A maximum. Ini pun juga akan jadi negatif A maximum. So, ini kita akan labelkan sebagai amplitude positif. Yang ni kamu akan labelkan sebagai negatif amplitude. Okey, ini graf yang pertama lah yang kamu akan sketch. Ni recall balik apa yang kamu dah belajar yang sebelum ni.
Okey, untuk graf yang kedua. Okey, graf yang kedua. Kita ada graf X versus T kan. So, untuk graf X versus T ni yang kamu akan dapat graf sinusoidal. So, ini X in meter against time in second. Okey, kamu akan dapat sinusoidal graf lah. So, nak senang lukis graf ni kan, saya akan letak ni saya punya had lah ni Ni saya punya A, amplitude A, yang bawah ni negatif A. Label kat sini. Ni adalah A. Ni negatif A. Okey, so shape of the graph, kamu akan dapat sinusoidal. Kalau graf kita ni, syarat dia T0, X0, kamu akan dapat graf sine lah. So, bandul kamu ni akan mula dekat sini T0, X0 kat sini lah. So, kamu akan sketch lah untuk 2 ataupun 3 cycle lah. Bergantung kepada soalan. Okay. Alright. Ini yang kamu akan sketch graph. Okay. 2 sajalah. So, untuk yang hari ni kita belajar V ni So, untuk V ni tak perlu kita sketching graph Just tahu how you can get the equation for the velocity. Alright. Okay. Next. Kita pergi pula kepada subtopik yang terakhir. Okay, the last one. Okay, the last topic, you need to use the acceleration. Guna pecutan, which is A equals to the dV over dt. Okay, now kita nak kena differentiate pula hal laju ataupun V terhadap masa. Okay, so daripada slide ni, okay, we know that just now our velocity yang kita dah derive tadi, kita dapat ni kan, V sama dengan A omega cos omega T. Okay, yang ni persamaan yang asal tadi Okay, now you want to find the acceleration. How? Okay, to get the acceleration, we know that acceleration A equals to the dV over dt. Okay, so I will show to you lah how we can get the equation of the acceleration. Okay, so just now we have that velocity V equals to the A omega cos omega T. Okay, now we want to find the acceleration. Acceleration A is equals to the dV per dt. Ataupun kita ada perubahan hal laju dengan masa. Okay, untuk kes ni kita kena buat differentiate. Kita kena bezakan. Ni kamu kena differentiate. Ataupun kamu kena bezakan. Okey, yang ni kamu kena pakai lah knowledge yang kamu ada sebelum ni previous knowledge kamu semasa di SPM dulu Okey, so now we start. Okey, write again. Okey, you ada A equals to the, so we have d per dt. Okey, the V here, please substitute it as A omega cos omega T. So, write again. Okay, you put the bracket. Okay, write again. You have A omega cos omega T. Okay, sekarang ni yang kepunyaan masa, okay, yang kamu kena bezakan terhadap masa adalah cos omega T. Bermaksud, A omega ni tak ada kaitan kan dengan masa. Okey, mathematically ni lah. Okey, kita boleh keluarkan A omega ni di hadapan. Letak kat depan. Ni A omega. So, kita ada d per dt. Okey, yang belakang ni salin balik. Kamu ada cos omega t. Okey, so A omega. Okey, nak bezakan sekarang ni. Okey, kita akan bezakan terlebih dahulu cos.
cos. Okey, nak beza cos macam mana? Okey, kita guna pakai kaedah ni. Mungkin kamu dah pernah tahu kot dekat sekolah dulu ya. Okey, kalau kamu diberi sin, kita beza, kamu akan dapat cos. Kalau beza sin, akan dapat cos. Yang ni kita guna tadi bila kamu nak terbitkan persamaan untuk V. Kan? Okey, sekarang ni kamu ada cos. Okey, nak beza cos, dah bezakan cos nanti terhadap masa, kamu akan dapat negative sin. Ini matematiknya ya. Okey, means that dekat sini kita ada cos. Kita bezakan dia terhadap masa, kamu akan dapat negative sin. Okey, letak sini sin. Okey, dekat depan ni kan kamu tambah negatif. Okey, depan letak negatif. Okey, seterusnya. Omega ni, dia kan kepunyaan T. Okey, bermaksud omega ni kamu kena bezakan dia. So, bezakan, kamu akan keluarkan omega ni, letak dia di hadapan. Ni, keluarkan, letak dekat depan. Maksudnya kamu akan dapat omega yang asal ni, darab dengan omega. Okey, dekat sini kamu akan darabkan lagi dengan omega. Okey, ni ada omega kat depan ni Okey, tadi yang kamu ada, tadi dah bezakan cos kan, dapat sin tadi ya. Ni sin. Okey, nanti yang belakang ni, kamu salin balik semula. Salin balik, letak dekat belakang ni. Ikut je omega T. Okey, kita permudahkan. Kan, jadikan dia persamaan yang elok lah. Okey, kamu akan dapat tadi negatif A, letaklah balik A. Omega kali omega, kamu akan dapat omega kuasa 2. Okey, nanti belakang ni salin je balik. Ni sin omega T. Okey, so inilah persamaan untuk acceleration A. Ni semua A ya. Inilah A kita. Inilah final equation untuk dapatkan equation untuk pecutan. Okey, dalam simple harmonic motion. Okey, balik semula pada slide tadi. Okey, so I already show to you how to get the equation of the A just now. Okey, nanti finally you akan dapat yang inilah equation dia. Sama je kan seperti yang tadi ya. Okey, so yang kamu ada sekarang ni kan, inilah persamaan A, okey, equation A in term of T ya. Equation untuk pecutan A dalam sebutan T. Ada T kat belakang ni dalam sebutan T. Okay, next point. Okay, now how to calculate the maximum acceleration? Okay, maximum acceleration will occur when now you kena ambil sin omega T equals to the negative 1. Okay, kalau ikutkan dekat sini kan, if in degree nak dapatkan 1 maksimum, yang ni kena sin berapa ni? Dia kena sin 90. Okey, baru kamu akan dapatkan 1 lah ni. Ataupun kalau kamu tekan kalkulator, sin negatif 90. Yes, kamu akan dapat negatif 1. So yang ni kena ambil sebagai negatif 90 ya. Baru kamu akan dapat negatif 1 lah. Sebab apa? Kita nak hilangkan negatif yang ada dekat luar ni. Okey, nak hilangkan negatif yang ada di luar ni lah. So, you kena ambil sin dia sebagai sin negatif 90. Sama dengan negatif 1. Okey? Ini dalam degree. Kalau dalam radian, okay, if this omega T in radian, sebenarnya kamu akan guna pakai apa ni? Sin, bracket, negatif, yang ni pi per 2 pi per 2. Barulah kamu akan dapat sama dengan negatif 1 lah. Okey. So, either dalam degree ataupun dalam radian, nilai maksimumnya bila kamu sinkan, kamu akan dapat sama dengan negatif 1. Okey. Alright. So, bila kamu dah gantikan nilai sin omega T ni sama dengan negatif 1, yang ni ya. Sin omega T ni kan, masukkan negatif 1.
Okey, nanti negatif 1 ni akan darab dengan negatif kat luar ni. Dan juga A omega squared lah. Nanti kamu akan dapat A akan jadi A omega squared. So, A omega squared ni kita akan declare dia sebagai A maksimum. Okey, ni adalah caranya untuk kamu dapatkan nilai pecutan maksimum dalam simple harmonic motion. Okey, so unit SI untuk pecutan macam biasalah. Ini kan pecutan. So unit SI dia mestilah meter per second. Okey, so untuk bahagian penerbitan ataupun nak wujudkan equation A ni, okey, konsep A lah sebenarnya ya. Okey, kamu just tahu macam mana nak derive equation untuk dapatkan pecutan. Okey, daripada equation V tadilah. Okey, guna equation V ni, derivekan dia, dapatlah pecutan. Okey, equation untuk A lah. So, untuk syllabus kamu hanya setakat tahu gunakan pecutan A sama dengan dV per dt. Dan tak perlulah untuk kamu sketchkan graf A melawan T. Okey, so untuk graf VT dengan AT tu kamu akan belajar bila kamu masuk kepada program 1 tahun nanti. Okey, untuk program 2 tahun yang kamu sekarang ni, kamu hanya setakat tahu untuk sketch graf XT sahaja. Okey, so rasanya mungkin kita boleh buat sedikit kesimpulan dekat sini. Okay, maybe a summary lah. Okay, buat summary sikit. So, kita dah hampir nak tamat ya. Hampir nak selesai lah untuk topik pertama ni. Okay, for the summary. Okay, let's say dekat sini you ada bandul. Saya lebih suka guna contoh bandul lebih mudah nak terangkan lah berbanding dengan contoh spring bandul is more easy lah actually bandul ke ataupun simple pendulum ke mass spring system ke konsep dia sama sebenarnya. Cuma nak terangkan yang lebih detail, lebih jelas, saya akan gunakan simple pendulum. Okey, yang ini kedudukan bandul kita yang kamu ada T kosong kan. Ni kan T kosong. Iaitu dia berada kat mana? Dekat equilibrium position. Okey. So, untuk T sama dengan kosong, X sama dengan kosong, kita akan dapat di sini, okey, sebenarnya pecutannya adalah kosong, kan? Konsep kat sini, pecutannya kamu akan dapat kosong. Kenapa dapat kosong? Sebab kita ada equation apa? A sama dengan negatif omega square X. X kita kan kosong. Ni X kan kosong. Bila kamu ganti X dengan kosong, ganti dengan kosong kat sini. Therefore, kita akan dapat pecutannya adalah kosong. Okey, ni konsep dia. Okey, sekarang ni kita akan ayunkan bandul ni. So, bandul ni dah berayun. Dia pun pergi dekat maksimum. Ataupun pergi dekat maximum displacement. Okey, this one quarter So, yang ini kamu akan dapat masa dekat sini sekarang akan jadi T sama dengan T per 4. So, X ni akan sama dengan positif A. Positive amplitude Okey, untuk bahagian ni nak tentukan dulu pecutan yang kita belajar dalam satu topik yang mula-mula sekali. Kan, nak tentukan pecutan. Formula apa nak pakai? Kita pun gunakanlah formula ni. A sama dengan negatif. Okey, A sama dengan negatif omega square X. So, nanti dapat apa ni? Negatif omega square. Ni apa-apa nilai. Nilai omega ni nanti kita akan bagilah. Apa-apa nilai kat sini. X ni kita akan masukkan apa ni? X ni kita akan masukkan positif A. Ganti sini. Ganti kat belakang ni. Positif A. Apa-apalah A ni nanti.
Nanti kamu akan dapat equation ni tolak tambah is tolak. Dapatlah negatif omega kuasa 2A. Ini A kita lah, pecutan. Equation ni kan sama dengan equation A maksimum tadi. Maksudnya bila bandul tu berada pada maksimum displacement ataupun amplitude, kamu akan dapat pecutannya akan jadi maksimum. Okay? Alright. So, seterusnya. Nanti bandul ni dah swing ke kanan. Kan? Dah swing ke kanan. Dia akan patah balik. Swing ke tengah balik. Balik semula ke titik keseimbangan. Okay, before that tadi lupa nak bagi tahu. Kamu akan dapat dekat T/4 X sama dengan positif A, yang mana A dia maksimum kan. Ni kamu akan dapat magnitude ni lah. So, mana arahnya? Arah A ni kamu akan dapat ke kiri. Kenapa? Sebab arah A ni kena sentiasa menuju ke titik keseimbangan. So, ini arah A kamu Kamu akan dapat A ni nanti sama dengan negatif A. Maksimum. Okay, dah settle untuk part ni. Okay, now swing balik. Swing pergi ke titik keseimbangan sini. Bila dia swing balik ke tengah ni, kamu akan dapat the same concept lah yang ni tadi. Ni Kamu akan dapat T dia. Sekarang ni T dia nanti akan jadi. Okey, ni T dia sekarang dah menjadi T/2. Okey, yang ni dah separuh kitaran Okey, walaupun dia T sama dengan T/2, okey, kedudukan dia untuk bandul ni masih dekat X kosong. Therefore, kamu akan dapat A dia sama dengan kosong juga. Okey, now selesai untuk tengah ni. Okey, now bandul ni akan swing pula ke kiri. Ni dah swing pergi kiri. Nah, swing ke kiri. Okey, so dekat kiri ni kita akan letak masa dia sekarang dah jadi T sama dengan 3/4 tempoh. T besar Okey, berapa X? X dia kamu akan dapat sama dengan negatif A. Negatif A Okey, cubalah kamu kira berapa pecutan dekat sini. Kira pecutannya. Okey, to get the acceleration. Again, kita apply A sama dengan negatif omega square X. Okey, ini sama dengan apa ni? Negatif omega square X ni tadi masukkan negatif A. Maksudnya nanti omega ni akan diberi nilai apa-apa nilai Omega ni constant kan? Okey, nanti A ni pun dia akan bagilah apa-apa nilai kamu akan masukkan dekat sini. Okey, now I will just use the label saja Okey, now darab ni negatif, darab dengan negatif dapat apa? Positif kan? Okey, dapat positif. Kamu akan dapat omega squared kali dengan A, dapatlah balik omega squared A. Okey, omega square A. Dan nilai ni akan jadi positif sebab negatif kali negatif dapat positif inilah A kita. Dan A ni sebenarnya adalah A maksimum. A maksimum. Okey, so kita label lah dekat sini. Gambar rajah ni Kamu akan dapat ini pecutan dia bila dekat X negatif A. Arahnya kamu akan dapat ke kanan. Inilah A kita. A-nya sama dengan positif A maksimum. Okey, nak kira magnitude macam mana? Gunalah formula tadi. Nak kira magnitude pakailah formula ni. Arah dia ke mana? Arah dia kamu akan dapat ke kanan ataupun always towards to the equilibrium position. Nampak kan ni? Arah A ni sentiasa menuju ke titik keseimbangan. Okey, so itulah kesimpulannya. Okey, kemudian nak masukkan sikit konsep velocity.
Okey, untuk konsep velocity, bila bandul ni berayun, bukan setakat dia ada sesaran, ada pecutan saja, dia juga ada velocity, dia juga ada hal laju. Okey, nak terangkan hal laju ni secara ringkas ni ya. Sebab hal laju ni kamu akan sebenar-benarnya belajar dengan lebih detail bila masuk program setahun. Kalau ikutkan dia punya learning outcome tadi lah ya. Tapi tak apalah, saya bagilah ekstra supaya kamu nampak lah apa dia punya synchronize antara X, antara A, antara V. Okey. Alright. Okey, nak kaitkan yang bandul ni tadi. Okey, sebenarnya dekat tengah-tengah ni ya. Bila bandul kita ni berada pada pada equilibrium position. Okey, dekat sinilah ya. X sama dengan kosong ni. Kita akan dapat hal lajunya adalah V ya. V dia kamu akan dapat sini adalah maksimum. Okey, kat sini V-nya adalah maksimum sebenarnya. Okey, so nak letak V maksimum ni sebagai apa? Okey, sama seperti yang kita dah terangkan tadi. To get V maksimum, kamu akan apply A omega. Okey, nanti A ni masukkanlah apa-apa yang dia bagi kat sini Ni A kamu kat sini tadi. Masukkan je A berapa? Omega ni constant. Okey, masukkan apa yang diberilah. Kamu akan dapat V maksimum dekat equilibrium position. Okey. Kemudian dekat X sama dengan positif A, sini ya. Berapa V-nya? Okey, dekat sini kamu akan dapat V-nya sebenarnya adalah kosong. Kenapa kosong? Sebab dekat maximum displacement ni, si bandul ni, dia mesti berhenti seketika kat sini. Kenapa kena berhenti? Sebab dia nak tukar arah. Okey, dia kena berhenti seketika untuk dia tukar arah. Means that dekat X sama dengan positive amplitude ni, ataupun maximum displacement ni, kamu akan dapat hal laju dia adalah kosong. Okey. Kemudian, lagi sekali, dekat another point ni, dekat sebelah kiri ya. Bila bandul ni dah patah balik, pergi dekat sebelah kiri pula. Okey, yang ni pun samalah. Kamu akan dapat konsepnya di sini. V maksimumnya adalah, V-nya adalah kosong bukan V maksimum. Ini V je. Okey, V-nya adalah sama dengan kosong. Di sini Sama dengan kes sebelah kanan lah ya. Sebab apa dia kena kosong? Sebab sini adalah turning point dia. Dia kena berhenti seketika kat sini. Untuk apa? Untuk dia menukar arah. Alright? Inilah kesimpulan bagi topik ini. Okey, harap kamu boleh fahamlah dengan penerangan saya tadilah. Okey? So, rasanya untuk topik 1, kita dah selesai bincang semua konsep yang berkaitan lah. Okey, so nanti harapnya jika kamu tak faham, boleh tanya saya personally lah ya kemudian. Ataupun you all bolehlah view balik semula video-video yang saya berikan sebelum-sebelum ni lah. Okey, so next class kita akan sambung pula dengan membuat beberapa soalan. Okey, latihan lah serta bincang soalan tutorial. Okey, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Okey, jangan lupalah ya untuk kamu subscribe dan juga like video saya ini ya. Okey, itu saja. Terima kasih.